Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Apa khabar semua? Hari ini saya membuat live khusus ya untuk membincangkan pilihan raya negeri Melaka. Okey. Sebab saya berdiam agak lama, kemudian ada permintaan ya. Macam-macam soalan lah diajukan. Regi, apakah Regi jangka akan berlaku di Melaka? Okey. UMNO macam mana? PPBM macam mana? PAS macam mana? Calon bebas macam mana? Regi kenapa diam? Ya, macam-macam. Ya. Dan ada yang meminta saya buat ramalan, ada yang meminta saya buat ulasan dan macam-macam ya. Jadi berhubung Melaka. Assalamualaikum Manja Sahardin. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah sihat ya. Dan jika ada soalan tunggu ya. Saya akan beri isyarat. Jadi selepas saya beri isyarat anda boleh bertanya soalan. Baik, jadi banyak soalan lah berhubung dengan Melaka ni. Dan akhirnya saya membuat keputusan ya untuk membuat satu live untuk memberi sedikit sebanyak ulasan, dan saya akan lakukan satu ramalan dan saya akan berikan sebab-sebab bagi ramalan saya. Okey, berhubung keputusan pilihan raya negeri Melaka, khususnya berhubung keputusan UMNO, PPBM dan PAS. Dan saya juga akan sentuh sedikit berkenaan dengan muafakat nasional. Jadi sehingga saya beri isyarat jangan bertanya soalan lagi. Dan jika ada gangguan siaran seperti biasa jangan ke mana ya, ulang siaran, refresh page, saya akan ulang siaran. Okey. So baik ya, sediakan soalan anda tapi tunggu sehingga isyarat saya. Okey. Kalau anda adalah Muhammad Sufi Ahmad ya, Regi agak-agak bebas boleh menang tak? Ini saya nak ulas ya. Okey, kalau anda sudah biasa dengar live saya atau membaca artikel saya, anda akan perasan bahawa pada awal lagi bila berlaku krisis UMNO Melaka ya, saya dah jelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Dan pada mulanya saya beritahu ini adalah sandiwara melibatkan Idris Harun dan sebagainya. Jadi ada orang kata mustahil ini sandiwara, mustahil ya. So saya beri pencerahan dulu baru saya buat ramalan ya. Jadi tunggu, kalau nak ramalan tunggu. Jadi orang kata mustahil ini satu sandiwara, sebab ini sebenarnya memang Idris Harun dah tak serasi dengan beberapa pemimpin UMNO ya, dan buktinya Idris Harun telah digugurkan keahlian dia dari UMNO. Jadi ini bukti, ini bukan sandiwara ya. Tapi saya tetap dengan pendirian saya bahawa ini sandiwara, dan Zahid sebenarnya nak pilihan raya negeri Melaka. Jadi saya pun jelaskan sebenarnya cerita dia mudah. Ada yang kata ini isu pasir, ini isu ini isu itu. Ya, korang kena tengok siapa yang beri ulasan, siapa yang beri pencerahan. Jadi ada pihak tertentu dalam UMNO, contohnya dia Kem Zahid. Jadi bila dia cerita, dia akan cerita sekerat. Memang dia cerita betul. Ini ada mungkin ada sangkut paut dengan isu pasir ya, ketidaktelusan pemimpin-pemimpin barisan tertentu. Tapi itu bukan cerita penuh. Malah ianya bukan sekadar cerita pasir atau isu ini atau isu itu. Ianya sebenarnya sebelum PRU14 lagi pun, Zahid Hamidi iaitu Presiden UMNO sekarang dan juga Idris Harun sebenarnya sudah ada persengketaan, sudah ada masalah menyebabkan selepas PRU 15 ya, awak lihatlah Idris Harun ni sebenarnya digugurkan ya daripada menjadi Ketua Menteri Melaka, dan Zahid letak UMNO lah, UMNO kepimpinan pusat lah, dia letak orang-orang yang lebih pro Zahid lah. Okey. Tapi Idris ni di Melaka pengaruh dia masih ada. Cuma ada campur tangan peringkat pusat untuk cuba matikan politik Idris Harun. Idris Harun lah.
Dan selepas PRU 14, bila Zahid turun ke Melaka dan sebagainya, ada percaturan dari pusat untuk cuba elak Idris Harun daripada datang perjumpaan. Mungkin mereka beri dia jemputan tu lambat dan sebagainya lah. Macam-macam helah. Mereka nak matikan politik Idris Harun di Melaka. So, lama-lama disebabkan Zahid ni, kem Zahid ni, Melaka makin retak. UMNO Melaka ni makin retak. Jadi berlaku kem. Ada kem Idris Harun dan ada kem yang bersebelah dengan yang dengan Ketua Menteri Melaka. Okey. Jadi semua ni memuncak pada selepas langkah Sheraton dan sebagainya ni, semua ni memuncak apabila kem Idris Harun ni sudah tidak lagi boleh bekerjasama dengan kem Zahid di Melaka. Dan ini menyebabkan berlaku perbincangan untuk menarik sokongan daripada Ketua Menteri Melaka. Yang terakhir lah, Ketua Menteri Melaka yang terakhir itu Sulaiman. Now, perbincangan ni bukan terhad kepada kem Idris sahaja. Ianya juga melibatkan UMNO dengan pihak-pihak tertentu dalam Pakatan Harapan. Malah Anwar sendiri sudah mengaku bahawa ada perjumpaan melibatkan dia dengan adun-adun daripada UMNO yang akhirnya menarik sokongan daripada Ketua Menteri Melaka. Jadi ini bukannya satu pihak, satu tangan bertepuk tu mustahil. Jadi Pakatan Harapan juga secara tidak langsung ada terlibat. Okey, pihak-pihak tertentu di dalam Pakatan Harapan Melaka. Tapi apapun, UMNO Melaka ni retak teruk. Keadaan dah makin teruk meruncing ni. Okey. Jadi setakat mana yang saya dipahamkan, ada pihak-pihak tertentu yang pro Zahid di dalam Melaka, mereka memberi isyarat bahawa jika Idris menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka, jadi semestinya ini adalah tidak baik bagi UMNO, sebab ianya UMNO cuba tumbangkan UMNO. Jadi apa yang diharapkan menurut pemahaman saya, ini satu versi lah, menurut pemahaman saya ialah Idris menaruh harapan Zahid akan turun, sebab Zahid ni Presiden UMNO. Jadi Zahid akan turun ke Melaka dan dia akan berbincang dengan adun-adun UMNO dari Melaka untuk cuba meleraikan segala kemelut atau konflik yang timbul, supaya satu jalan penyelesaian boleh dipersetujui dan satu calon Ketua Menteri baru boleh dipersetujui yang disokong oleh semua pihak. Jadi itu yang dijangkakan. Dan apa setakat pemahaman saya, ada pihak tertentu yang pro Zahid di dalam Melaka, yang walaupun mereka bukan kem Idris, tapi mereka lebih macam menyokong benda ni dilakukan. Jadi apabila Idris menarik sokongan dengan bersubahat dengan pihak tertentu dalam Pakatan Harapan, apabila menarik sokongan, jadi apa yang berlaku ialah dia terkejut daripada Zahid sebagai Presiden UMNO yang sepatutnya turun ke Melaka cuba cari jalan penyelesaian. Zahid mencadangkan Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan. Ini pelik, sebab bukan hanya Zahid gagal sebagai Presiden untuk cuba cari jalan penyelesaian, dia yang selama ni mewar-warkan perlunya gencatan politik, perlunya ini, perlunya itu, demi rakyat kita kena beri tumpuan kepada COVID. Tiba-tiba COVID letak belakang, rakyat letak belakang, dia nak pilihan raya negeri Melaka, walhal dia dah gagal sebagai Presiden untuk melaksanakan tanggungjawab dia untuk turun dan berunding. Maknanya Zahid tidak berminat untuk mencari jalan penyelesaian. Dia mengambil kesempatan daripada keretakan yang disebabkan oleh diri dia sendiri di UMNO Melaka untuk mencetuskan pilihan raya negeri Melaka. Dan keretakan disebabkan kepimpinan pusat UMNO yang ditolak oleh majoriti akar umbi dan pemimpin bahagian dan cawangan di seluruh negara. Keretakan ini makin serius di pusat, akan berlaku satu perpecahan besar di dalam UMNO pusat, dan di beberapa negeri di Semenanjung,
di mana disebabkan tidak suka kepimpinan pusat ni, tidak setuju ada mereka yang sedang menghadapi kes rasuah besar di mahkamah masih memegang UMNO ni, menyebabkan keretakan dalam UMNO negeri. Baik, dan lagi-lagi pelik apabila Zahid cadangkan nak dibubarkan, yang di Pertua Negeri Melaka pun dia ni kira orang Zahid, dan dia tidak mengambil sebarang inisiatif untuk berjumpa dengan adun-adun, ya, adun-adun Melaka, ya. Dia terus menasihati, ya, membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi kita lihat tidak ada bangkangan daripada ahli-ahli parlimen majoriti dalam Pakatan Harapan dan UMNO. Walaupun sini sana ada suara sikit, itu daripada ketua parti. Kalau kita lihat adun-adun di dalam, ya, Melaka ni, ramai yang tidak begitu lantang bersuara menentang pilihan raya negeri. Ya, jangan cerita apa Lim Guan Eng kata, itu ketua parti. Jangan cerita apa orang lain kata. Kita cerita adun-adun di Melaka ni ramai seolah-olah nak pilihan raya. Jadi semua ni sebenarnya adalah pergelutan nak kerusi ketua menteri. Dan yang paling sedih ialah pergelutan ini berlaku di dalam UMNO, dicetuskan secara tidak langsung oleh Zahid, ya, jalan ke arah pilihan raya ni, semuanya gara-gara nak kerusi ketua menteri. Dalam UMNO pun ada yang bergelut nak nak jadi ketua menteri, ya. Dan nampaknya Pakatan Harapan sebenarnya di peringkat negeri, ada mereka ni semua setuju dengan adanya pilihan raya negeri. Baik, lepas tu tercetuslah pilihan raya negeri. So sekarang ni di Melaka keadaan makin serius, disebabkan semua adun tidak ada jawatan lagi sebab Dewan Undangan Negeri dah bubar. Jadi pengaruh Idris Harun ni makin kuat. Walaupun Idris Harun telah dilucut jawatan dari UMNO, walaupun dia bertanding atas tiket Pakatan Harapan sekarang, tetapi disebabkan pengaruh dia yang asal dah kuat, dan disebabkan Zahid telah gagal sebagai presiden dan telah melucutkan jawatan Idris Harun, pengaruh dia makin kuat, atas dasar belas kasihan. Maka di Melaka, kem Idris Harun mengatasi kem yang asalnya kem Zahid. Okey. Selepas pilihan raya negeri Melaka dibubarkan, pada awalnya UMNO Melaka dia memang banyak bahagian yang pro Zahid ni, dia nak kerjasama dengan Perikatan Nasional sebab dia pemarah dengan Idris Harun. Dia pemarah dengan adun UMNO yang telah bersekongkol dengan adun tertentu dari Pakatan Harapan untuk tumbangkan kerajaan. Jadi atas kemarahan itu mereka sanggup bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Zahid pula yang saya dipahamkan, dia nak guna pilihan raya negeri Melaka ni sebagai medan untuk uji kekuatan jentera Barisan Nasional, jentera DAP dan jentera PKR melawan Perikatan Nasional dan juga calon-calon bebas. Jadi sudah berlaku ketidakserasian antara matlamat Zahid dan matlamat kem pro Zahid dalam Melaka. Jadi pada satu tempoh tertentu Zahid bingung, aku nak ini, Melaka nak itu. Tapi lama-lama disebabkan pengaruh kem Idris Harun ni mengatasi pengaruh kem Zahid di Melaka ni, banyak bahagian telah memutuskan tidak ingin kerjasama dengan Perikatan Nasional. Sebab inilah pengaruh Idris Harun. Okey. Jadi disebabkan itu, maka pusat pun setujulah. Itu memang selaras dengan Zahid. Dia tak nak kerjasama dengan Perikatan Nasional sebab Melaka dia ingin jadikan Melaka medan uji kaji. Tak guna kalau UMNO bekerjasama dengan PPBM di Melaka, sebab keputusan pilihan raya tu tidak akan menggambarkan keputusan pilihan raya umum, kerana di pilihan raya umum UMNO memang tak boleh kerjasama dengan PPBM, sebab benda tu dah diputuskan di Perhimpunan Agung UMNO, dan keputusan Perhimpunan Agung UMNO tidak boleh diatasi oleh keputusan Majlis Kepimpinan Tertinggi. Jadi terpaksa ikut. So atas dasar itu UMNO mengambil ketetapan tidak di peringkat negeri, ya, pengaruh disebabkan pengaruh Idris Harun, dan di peringkat persekutuan untuk tidak kerjasama dengan PPBM.
Disebabkan itu PAS sangkut. Mengapa saya kata PAS sangkut? Okey, PPBM ni dia tak ada jentera, dia tak ada akar umbi. Jadi dia berpaut pada PAS. Sebab kalau UMNO tak kerjasama, walaupun jentera PAS tak sehebat jentera UMNO di Melaka dan di seluruh negara, lebih-lebih lagi di Melaka tak sehebat, malah hanya beberapa kawasan luar bandar je ada pengaruh jentera PAS. Tapi sekurang-kurangnya dengan kerjasama dengan PAS tu, PPBM tu ada jentera sikit. Jadi dia nak PAS. PAS pula dia mengambil satu risiko. Jadi dia membuat keputusan apabila dia lihat UMNO ni tak nak kerjasama dengan PPBM. Jadi dia membuat satu keputusan untuk menggunakan bendera Perikatan Nasional, untuk menggunakan logo Perikatan Nasional pada PRN Melaka. Jadi tanggapan PAS adalah apabila PAS berbuat demikian, UMNO akan serba salah dan akan setuju untuk kerjasama dengan PPBM di PRN Melaka. Sebab PAS tahu PAS tak ada untung apa-apa dari PPBM, malah PAS akan rugi besar. Akar umbi PAS, dia tak nak PAS kerjasama dengan UMNO atau PPBM secara berasingan. Mereka lebih rela PAS guna bendera sendiri, berdiri atas kekuatan sendiri. Tapi PAS ambil risiko. PAS harap UMNO akan pada saat akhir setuju untuk kerjasama dengan PPBM. Jadi PAS boleh guna alasan kita sanggup guna bendera Perikatan Nasional kerana UMNO bersetuju kerjasama dengan PPBM, maka kita satu permuafakatan besar Perkumpulan Melayu Islam, dengan harapan akar umbi dia dapat faham mengapa PAS mengambil langkah tu. Tapi PAS terkena getah, UMNO tetap tidak ingin kerjasama dengan PPBM. Sebab saya dah beritahu, tak logik UMNO kerjasama dengan PPBM. Melaka medan uji gaji. Kalau kerjasama dengan PPBM di Melaka, buat apa di PRU tak boleh kerjasama? Jadi saya dah beritahu, Zahid nak guna Melaka sebagai medan uji kaji keberkesanan jentera Barisan Nasional, DAP dan PKR melawan Perikatan Nasional dan bebas. Jadi ada yang bertanya kepada saya, macam mana Tuan Regi boleh berkata begitu? Sedangkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertembung di hampir semua kerusi. Betul. Tetapi Zahid ni saya dipahamkan secara tidak langsung bekerjasama dengan atau menyokong Anwar Ibrahim. Ini saya rasa hakikat ni semua dah tahu. Sampai surat istana Zahid menipu kepada Agong, kononnya semua MP Barisan Nasional sokong Zahid ni tanpa pengetahuan MP-MP Barisan Nasional ni. Jadi kalau boleh tipu Agong ni dengan melambung nama Anwar ni, korang tahu perangai Zahid ni. Dan saya faham, saya dipahamkan Zahid menyokong Anwar. Jadi ada, menurut sumber, ada kemungkinan Zahid dengan Anwar ada persetujuan rahsia. Jadi tak apa, Pakatan Harapan dengan Perikatan Barisan Nasional bertembung tak apa. Fokusnya jentera-jentera BN dengan PKR dengan DAP menumpu lawan, bukan sama sendiri tetapi melawan Perikatan Nasional dan melawan calon bebas, sebab mereka tahu ada gelombang kuasa ketiga. Jadi itu fokus dia. Dan mungkin ini saya tidak dapat pastikan, tapi mungkin sudah ada percaturan kerusi-kerusi tertentu Pakatan Harapan dia walaupun bertembung dengan BN tapi dia sanggup lepaskan, maknanya dia tak akan serang BN dalam kerusi itu. Dan mungkin kerusi-kerusi itu tertentu BN tak akan serang Pakatan Harapan, dia menumpu serang Perikatan Nasional. Dan satu lagi, dia apa pun selepas PRN Melaka, jika Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dapat jumlah kerusi melebihi 14, mereka akan bentuk jajaran politik baru di Melaka. Jadi fokusnya nak lihat keberkesanan jentera mereka melawan Perikatan Nasional dan calon bebas ataupun blok kuasa ketiga, sebab mereka dah yakin selepas PRU 15, jika ada PRU 15, selepas habis PRU 15, jika jumlah kerusi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan cukup besar, mereka akan bentuk jajaran baru. Jadi baik mulakan di Melaka. So itulah sebenarnya kisah di sebalik PRN Melaka. Tapi anda semua tahulah, PAS ni sebelum ni pun sokongan terhadap PAS ni dah teruk.
ya, disebabkan hipokrisi, disebabkan percakaran tak terhingga, ya, pemimpin-pemimpin Melayu Islam, ya, yang kononnya nak tumbangkan kerajaan Pakatan Harapan untuk tubuhkan kerajaan Melayu Islam konon untuk penyatuan ummah, tapi mereka bukan menyatukan ummah, mereka mencarcar merebahkan ummah, mereka memecah belahkan ummah dengan tikam menikam di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu Islam, menyebabkan politik Malaysia, politik Melayu Islam menjadi teruk selepas kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang. Dan makin banyak hipokrisi, PAS terserlah. Contohnya dulu tak nak haramkan judi, lepas Perikatan Nasional naik, bilangan cabutan meningkat. Kononnya dulu nak haramkan arak, lepas naik macam-macam. Kita lihat bukti bahawa itu semua dalil-dalil palsu yang telah dipetik oleh PAS. Kemudian macam-macam dalil terus dipetik, malah ada putar belik agama dalam menghalalkan kesalahan menteri. Jadi macam-macam rakyat dah lihat. Dan kemudian kegagalan PAS dan untuk memenuhi perjanjian dengan UMNO untuk bersama dalam Muafakat Nasional apabila PAS dianggap mengkhianati dan telah mengutamakan Perikatan Nasional, ya, Muhyiddin, daripada mengutamakan pendaftaran Muafakat Nasional. UMNO pula ramai yang sudah benci sebab berbincang jajaran dengan politik dengan Anwar, dengan DAP yang kononnya dululah anti Melayu dan sebagainya, sekarang bincang nak bentuk jajaran politik baru. Jadi macam-macam sebab, termasuk kegagalan kerajaan menangani wabak Covid, kesengsaraan yang dibawa oleh gerombolan ini terhadap rakyat, ya, selepas Sabah dari isu penularan wabak Covid dan sebagainya. Macam-macam penyeksaan, ya, oleh menteri-menteri UMNO, menteri-menteri PAS, menteri-menteri PPBM dalam penyeksaan cara pelaksanaan sekatan pergerakan, ya, cara menangani wabak Covid, politik darjat yang dimainkan, ya, politik kuku besi dan sebagainya. So semua ni menyebabkan PAS memang sudah ditolak oleh makin ramai, UMNO sudah ditolak oleh makin ramai, dan PPBM memang ada dalam keadaan paling buruk. Jadi di Melaka, dengan tercetusnya satu pilihan raya, walaupun Dewan Undangan Negeri Melaka sepatutnya belum bubar, rakyat makin marah. Mereka lihat macam tak boleh percaya. Mereka tak belajar dari Sabah, tiba-tiba Covid ni semuanya tak jadi isu. Mereka bubarkan disebabkan UMNO tikang UMNO bersubahat, adun-adun UMNO bersubahat dengan Pakatan Harapan, ya. Kemudian Anwar terlibat secara tidak langsung, ya. Kemudian Zahid memilih PRN daripada cuba menyelesaikan kemelut ni. Jadi kemarahan, rasa meluat ni ada. Okey. So apa yang UMNO buat sekarang ialah UMNO dah tahu tak boleh berkempen di Melaka, dan saya rasa benda ni disengajakan. Okey. Sebenarnya tujuan kem Zahid ni hantar Najib ke Melaka ni, mereka nak kaji kesan bosku, fenomena bosku. Sebab UMNO dah terdesak. Jadi mereka nak lihat sebagai langkah terakhir, jika PRU, adakah fenomena bosku ni boleh bantu ataupun ia akan memburukkan lagi keadaan. Setakat mana yang saya difahamkan, fenomena bosku ni pengaruh dia merosot teruk selepas langkah Sheraton, dan lagi merosot selepas langkah Royal Chulan apabila Ismail Sabri dinaikkan. Jadi jika pengaruh bosku gagal meningkatkan prestasi UMNO di Melaka, maka Zahid akan tertekan untuk berundur dan memberi laluan kepada Ismail Sabri untuk mengambil alih tampuk kepimpinan UMNO, ya? Dan jika pengaruh bosku berjaya meningkatkan prestasi UMNO di Melaka walaupun sedikit pun, maka Zahid dan Najib akan menekan agar Ismail Sabri menasihati yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Dewan Undangan, untuk membubarkan Parlimen supaya boleh beri laluan kepada pilihan raya umum. Dan saya jangkakan di pilihan raya negeri ini disebabkan ada kemunculan satu gagasan blok bebas, ya, satu gagasan blok bebas yang bersekutu melibatkan 15 calon blok bebas
Ya, saya menjangkakan bahawa UMNO akan hanya menang 7 hingga 8 kerusi atau kurang. Ya, maknanya 8 atau kurang. Okey. Dan saya jangkakan PPBM dan PAS kedua-duanya tidak akan menang sebarang kerusi. Atau paling tinggi pun PPBM campur PAS mungkin dapat 1 kerusi. Okey. So UMNO kurang dari 8 atau 8. PPBM dan PAS saya jangkakan tak akan dapat kerusi, ataupun paling maksimum pun kedua-duanya salah seorang akan dapat 1 kerusi. Okey. Saya juga menjangkakan calon-calon bebas ada sebilangan yang akan menang. Tapi kat bahagian calon bebas ni saya tidak akan ramalkan berapa ramai yang saya jangkakan akan menang. Okey. So itu ramalan saya berhubung dengan PRN Melaka. Okey. Saya minta anda kongsi ya live ini supaya ramalan ini bolehlah sampai ke telinga-telinga mereka yang berkaitan. Mungkin ada pihak yang ingin menyangkal ramalan saya dan membuat ramalan tersendiri. Dan satu lagi, seperkara lagi, saya bersetuju dengan kata-kata Tengku Razali Hamzah bahawa Muafakat Nasional sebenarnya sudah berkubur ataupun dah lama mati tapi tak ada kubur. Memang PAS dengan UMNO ni jangan cuba memperdaya, memperlekeh, memperbodohkan ummah. Memang tidak ada kerjasama secara nyata, yang ada hanya pergelutan, percakaran tak terhingga, tak berkesudahan. Dan apa yang telah dibawa oleh pemimpin-pemimpin PAS dan UMNO ialah perpecahan ummah. Ya, dan spesies-spesies ini haruslah ditolak oleh rakyat, khususnya Melayu Islam di Melaka dan di PRU 15. Jadi itu ulasan saya, pencerahan saya buat ketika ini. Dan jika anda ada soalan, anda boleh bertanya bermula dari sekarang. Ya. Pastikan anda share ya, ramai-ramai live ni. Zulhelmi, nampaklah hang ni orang PH. Ni rasanya ni tak tahulah ni Laskar ke siapa ke. Kalau anda dah lama dengan saya, anda dah tahu saya ni bukan memihak kepada PH ya. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita akhiri live ini. Ismail 10. Nak harapkan pejuang sama juga dengan UMNO, mereka lahir dan masih kekal dengan sikap orang UMNO. Kita cerita macam mana pun, UMNO, parti UMNO ya, dengan falsafah dia, dengan ideologi dia, dengan perlembagaan dia, dengan cara dia, dengan budaya dia, sudah wujud terlalu lama, sudah terlalu korup ya, banyak insiden rasuah, rosak teruk, dan dipimpin oleh mereka yang dituduh melakukan berpuluh-puluh jenayah ya. Ini hakikat dia ya. Dan PRN Melaka ni dicetus disebabkan pergelutan di dalam UMNO untuk kerusi ketua menteri tanpa menghiraukan kesihatan dan keselamatan rakyat ya. Nak cerita macam mana pun parti lain, parti lain pejuang ke apa ke, mereka bukannya pentadbir yang sekarang memporak-perandakan politik Melayu, politik negara dengan jelas depan mata, semua boleh lihat, adalah PPBM, PAS dan UMNO ya. So ini hakikat lah, kita tak sah cerita pendapat, ini hakikat depan mata ya. Muhammad Sofi Ahmad, apakah pendapat Regi dulu masa PRU 14 di Dun Asahan BN menang dengan majoriti nipis? Regi rasa Idris Harun bertanding di bawah tiket PH boleh menang dengan majoriti besar? Tak pasti, sebab di PRN Melaka ni sudah ada kes di mana kita ada fenomena
gagasan calon bebas. Pertama sekali, keputusan PRN Melaka tidak akan membayangkan keputusan PRU 15 kerana di PRN Melaka blok kuasa ketiga tidak benar-benar wujud, tidak benar-benar tampil. Tetapi sudah ada satu blok kuasa ketiga di Melaka, iaitu gagasan calon bebas, ya, gagasan bebas piagam rakyat yang menampilkan banyak calon. Jadi kita tidak dapat melihat sekarang ni jika Idris Harun akan menang majoriti besar ke tipis ke apa ke. Ini ramai yang tertarik untuk melihatlah apa keputusannya di kerusi yang ditandingi oleh Idris Harun. Ban on me. Pilihan terbaik kepada calon bebas kerana minoriti dan bukan kepada kemenangan parti rasuah gila kuasa. Setuju? Adakah PAS akan berpatah balik kepada MN? MN ni jangan menaruh harapan lagi. Di PRU 15 pun BN memang akan pakai logo dia sendiri. Jadi sekarang ni di kalangan akaun B UMNO, di kalangan akaun B PAS pun, mereka lebih rela parti-parti bertanding atas tiket masing-masing, atas kekuatan masing-masing, tanpa perlu ada kerjasama. Dah rasa meluat dah. Okay? Dah 2 tahun lebih memang bukannya ada permuafakatan, yang adanya hanya percaturan, dan masyarakat Melayu Islam makin berpecah. Jadi tinggal berapa minggu ke berapa bulan sahaja nak adakan PRU 15. Macam mana kita boleh harapkan, ya, permuafakatan ni tiba-tiba boleh mencapai satu kata sepakat berkenaan dengan isu-isu yang selama ni tidak mampu diatasi, ya, masing-masing tikam satu sama lain. Ini memang sifat yang ada pada PAS dan UMNO dari dulu lagi. Dan PAS dengan dalil dia, UMNO dengan percaturan dia, memang tak boleh. Ini serupa minyak dengan air, memang tak boleh bersatu, memang tak boleh bekerjasama. Gagasan bebas ni adalah satu gagasan yang bukannya parti politik. Jadi dia akan berpegang kepada perjanjian-perjanjian, seperti perjanjian di mana jika mereka yang dicalonkan jika menang dan kemudian berpaling tadah ataupun tidak menurut perjanjian, mereka akan terpaksa melepaskan jawatan atau kerusi dan sebagainya. Jadi mereka tidak tertakluk kepada politik kepartian, ya. So itu gagasan bebas ni. Ramalan yang diberi ni ada sandaran sumber atau kajiannya? Miro Zulkifli. Ini tak perlu tahu sebab buat masa ni apa yang saya sajikan kepada anda adalah ramalan, dan nama pun ramalan, ya, berdasarkan kepada apa yang saya fahami berhubung dengan situasi semasa dan apa yang saya baca berhubung dengan politik terkini melibatkan UMNO, PPBM, PAS di Melaka. Jadi nama pun ramalan, bukannya satu ketetapan. Jadi ia boleh benar, ia boleh hampir kepada keputusan itu, tapi kalau ramalan saya tepat, maknanya keputusan akan hampir kepada situlah. Kalau ramalan saya silap, maknanya keputusan akhir akan jauh tersasar lah. Tapi ini ramalan, ya. So apakah kekuatan PHD Melaka? Sekarang ni rasa meluat terhadap UMNO, PPBM, PAS ni cukup kuat. Jadi PH ni bukannya ada kekuatan di Melaka, tetapi disebabkan rasa meluat ni, PH akan untung sikit daripada rasa meluat rakyat terhadap calon-calon PPBM, PAS dan UMNO. Dan tak silap saya di Melaka ni tak ada PAS kot. Tapi apa pun, esok di PRU 15 bila ada blok kuasa ketiga ni,
Dia ramai yang akan memilih blok ketiga. Itu yang saya ramalkan lah. Tuan yakin PN banyak satu kerusi menang? Itu saya ramalkan lah. Saya ramalkan ya. Bakhtiar Noh, kenapa pejuang tak bertanding? Takut ke? Okey, saya bukannya jurucakap pejuang ataupun ahli pejuang. Tetapi saya rasa benda ni telah dijelaskan dengan tepat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi satu sidang media. Dan di dalam sidang media itu, apa yang Tun beritahu adalah tepat. PRM Melaka dicetuskan disebabkan percaturan oleh pihak-pihak yang berkaitan, ya, UMNO, PPBM dan sebagainya. Jadi jika pejuang mengambil alih ataupun pihak mana-mana pihak yang mengambil bahagian, ianya seolah-olah kita merestui percaturan ini. Mengapa disebabkan percaturan mereka, parti-parti lain kena susah? Ini percaturan mereka, kita tak nak terlibat sebab kita tak iktiraf percaturan itu, kita tak iktiraf parti-parti pejuang dan sebagainya tak iktiraf. Pilihan raya yang diadakan sepatutnya tak ada pilihan raya negeri, sepatutnya perkara ni tak berlaku, ya. So kalau orang nak bercatur, takkan selalu semua orang terpaksa iktiraf percaturan tersebut, iktiraf perlunya ada pilihan raya, sehingga menyusahkan semua parti politik yang tak terlibat dalam percaturan itu hingga terpaksa mencalonkan orang, kempen, keluarkan dana. Buat apa? Ya? Mereka sedang mengucak-kacirkan demokrasi negara. Jadi buat apa kita nak terlibat sama? Itu dah dijelaskan. Ya. Bolehkah UMNO, Abdul Razak Ibrahim, bolehkah UMNO dapat bekerjasama dengan PH? Saya tidak tahu, tapi soalan yang lebih bagus ialah bagaimanakah UMNO tergamak untuk bekerjasama dengan PH sedangkan dia runtuhkan kerajaan PH atas alasan palsu, kononnya nak cantas, ya, pengaruh DAP dalam kerajaan kerana DAP ni anti inilah, anti itulah, tapi akhirnya dia bersekongkol dengan pihak-pihak yang sama dan berbincang dengan pihak-pihak yang sama untuk menubuhkan kerajaan. Jadi semuanya adalah satu penipuan kepada ummah dengan menjaja nama Islam, menjaja nama ummah, ya, kerana kepentingan politik kepimpinan UMNO. UMNO adalah satu parti yang dah rosak teruk, ya, dah rosak teruk, dah parah. Parti ini dah parah, ya. Adakah Raja Walyudin, Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam. Salam pejuang. Habislah PN penipu, kalah PH ni, tapi memang jadi, ya. Abu Hurairah, Parti Pejuang Kingmaker pada PRU 15, Parti Pemerintah Negara Malaysia di bawah Tun Mahathir. Yang saya lihat, blok ketiga atau blok kuasa ketiga atau kumpulan blok kuasa ketiga termasuk pejuang secara keseluruhannya di bawah naungan, ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad amat diperlukan untuk menyelamatkan negara kita yang dah mudarat, yang sedang dihancurkan oleh satu gerombolan yang terlalu kemaruk kuasa, terlalu kemaruk kuasa, gerombolan perosak bangsa, perosak negara yang perlu dijatuhkan di PRU 15, ya. Kalau tidak, negara kita akan hancur, ya. Gerombolan ini memang dah parah, ya. Dan rakyat memang dah meluat. Okey, saya terus ke bawah. Saya ambil dua lagi soalan. Hamdan Sariman, siapa pun asalkan jangan BN, betul?
Pan on me, kami benci politik rasuah. Semua benci, rakyat dah meluat. Kalau pergi ke luar sana sembang dengan siapa, semua dah meluat. Abu Ali, kerajaan menggadaikan nyawa rakyat dengan adanya pilihan raya kecil Melaka. Betul. Ismail 10, politik Malaysia makin hancur selagi orang lama dan bermasalah masih lagi berpolitik, tak kira dari parti mana. Betul. Ezatman, betul Tuan RJ, menyusahkan rakyat Melaka, tak belajar dari PRN Sabah. Saya menjangkakan juga gagasan bebas boleh menang kerusi di Melaka, insyaAllah. Okey, saya rasa tak ada soalan. Kecil DAP MCA APEC PKR tak anti apa-apa pun. Mei tertingkit siang pelik Melayu PH menyambut. Okey, so setakat itu sahajalah. Saya minta anda share ramai-ramai. Dan niat saya ikhlas, ya. Saya cuma menceritakan ramalan berdasarkan apa yang saya lihat. Ya, ini pendapat saya. Mungkin ada pihak lain ada pendapat dia, maka mereka boleh buat ramalan sendiri. Dan tidak semestinya ramalan saya ni akan menjadi kenyataan, tapi ini yang saya lihat lah buat masa ni, buat hari ni. Mungkin sebaik sebelum PRN saya akan buat satu ramalan lagi, sebab 2 minggu ni adalah masa yang agak panjang juga, dan di dalam 2 minggu macam-macam boleh jadi. Jadi mungkin saya akan buat ramalan kedua sebaik sebelum PRN Melaka. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.